Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua murid yang sedang menonton. Pada hari ini, kita akan belajar subjek sejarah tingkatan 4, bab 9 iaitu Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Bagi pelajaran hari ini, kita akan belajar topik 9.1 Usaha Rundingan Kemerdekaan dan 9.2 Peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Objektifnya ialah murid dapat pertama, menguraikan usaha rundingan kemerdekaan. Kedua, menjelaskan peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Ketiga, menyaraikan kepentingan menghormati keputusan pemimpin. Okey, kita lihat tajuk pertama iaitu 9.1 Usaha Rundingan Kemerdekaan. Terdapat beberapa perubahan di dalam dan di luar negara yang mempengaruhi usaha kemerdekaan negara kita. Yang pertama, keadaan selepas Perang Dunia Kedua menyaksikan usaha membebaskan negara daripada penjajahan seperti di Mesir, India, Burma dan Filipina telah menyebabkan rakyat bangkit untuk menentang penjajah dan mencapai kemerdekaan. Okey, seterusnya kedua ialah kerajaan British telah memberikan jaminan bahawa mereka akan membantu Persekutuan Tanah Melayu untuk berkerajaan sendiri secepat mungkin. Okey, dan yang ketiga, kita lihat pilihan raya umum yang diadakan pada tahun 1995 merupakan asas pembentukan perlembagaan ke arah berkerajaan sendiri. Seterusnya, kita akan melihat kepentingan rundingan kemerdekaan antara Wakil Raja-Raja Melayu dengan Wakil Parti Perikatan. Tengku Abdul Rahman dan Wakil Raja-Raja Melayu menjelaskan perlunya misi rundingan di London bagi membincangkan hal keselamatan, hubungan British Tanah Melayu dan soal berkaitan dengan perlembagaan negara yang merdeka. Okey, Wakil Raja-Raja Melayu ni terdiri daripada Menteri Besar Perak, Datuk Panglima Bukit Gantang iaitu Datuk Haji Wahab Abdul Aziz. Yang kedua ialah Menteri Besar Selangor, Encik Abdul Aziz Abdul Majid. Ketiga, Menteri Besar Johor, Datuk Muhammad Faiz Muhammad Said. Dan yang keempat ialah Menteri Besar Kelantan, Datuk Ni Ahmad Kamil Haji Mahmud. Sementara Wakil Parti Perikatan pula terdiri daripada Tengku Abdul Rahman, Datuk Abdul Razak Hussein, H.S. Lee dan Dr. Ismail Abdul Rahman. Berikut ialah gambar alih-alih rombongan kemerdekaan ke London 1956. Seterusnya murid-murid, kita akan lihat kronologi perjalanan rombongan rundingan kemerdekaan. Okey, pertama sekali, Tengku Abdul Rahman berangkat dari Kuala Lumpur ke Singapura dengan menaiki kapal terbang. Seterusnya, pada 1 Januari 1956, pukul 5 petang, rombongan kemerdekaan menaiki kapal laut MV Asia berlepas dari pelabuhan Tanjung Pagar, Singapura dengan membawa semangat merdeka. Okey, rombongan ini singgah di Karachi, Pakistan. Kemudian mereka menaiki kapal terbang menuju ke London. Akhir sekali, rombongan ini tiba di London pada 14 Januari 1956. Tibanya di London, rundingan kemerdekaan diadakan. Rundingan kemerdekaan ini berlangsung dari 18 Januari 1956 hingga 6 Februari 1956 antara Wakil Raja-Raja Melayu, Parti Perikatan dengan British di Lancaster House, London. Seterusnya, perkara yang dirundingkan dan disepakati di London. Okey, bagi pihak British, perkara yang disepakati ialah pertama, pelantikan Ahli Majlis Eksekutif Ketua dan Pegawai Negara. Kedua, ganti rugi kepada pegawai British yang diberhentikan. Ketiga, perjanjian pertahanan dan bantuan bersama antara Persekutuan Tanah Melayu dengan British. Okey, dan yang keempat, pihak British dan Commonwealth akan berikan bantuan seperti pertahanan kepada Persekutuan Tanah Melayu. Okey, sementara bagi pihak
perwakilan tanah Melayu, perkara yang disepakati ialah yang pertama, menghapuskan jawatan Setiausaha Kewangan dan digantikan dengan Menteri Kewangan. Kedua, menuntut agar Menteri Hal Ehwal Ekonomi hendaklah dalam kalangan rakyat Persekutuan Tanah Melayu. Ketiga, menginginkan Menteri Pertahanan daripada rakyat Persekutuan Tanah Melayu menggantikan pengarah gerakan yang disandang oleh pegawai British. Yang keempat, menuntut tarikh kemerdekaan tidak lewat dari 31 Ogos 1957. Dan yang kelima, berunding tentang isu Suruhanjaya Perlembagaan, Kewangan, Keselamatan Dalam Negeri dan Perkhidmatan Awam. Okey, kita lihat pula langkah-langkah ke arah kemerdekaan. Rundingan kemerdekaan diadakan di London pada 18 Januari hingga 6 Februari 1956. Misi rombongan dari Persekutuan Tanah Melayu juga berjaya mendapatkan persetujuan kerajaan British untuk memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu melalui satu perjanjian yang dikenali sebagai Perjanjian Kemerdekaan Tanah Melayu pada 8 Februari 1956. Kedua-dua pihak telah bersetuju untuk membentuk Suruhanjaya Perlembagaan yang berperanan merangka perlembagaan bagi negara kita. Sambutan bersejarah telah diadakan di Melaka sekembalinya rombongan kemerdekaan di London. Tunku Abdul Rahman dan rombongan Merdeka selamat tiba di lapangan terbang Batu Berendam, Melaka pada 20 Februari 1956. Rombongan Merdeka ini telah diarak hingga ke Padang Bandar Hilir, Melaka. Lebih kurang 100,000 orang datang untuk mendengar ucapan pengumuman tarikh kemerdekaan. Tunku Abdul Rahman memaklumkan bahawa melalui perjanjian kemerdekaan, negara kita akan diberi kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Serentak dengan itu, rakyat yang membanjiri Bandar Hilir Melaka melaungkan merdeka dengan bergemuruh. Orang boleh ingat tak lagi bagaimana penetapan tarikh kemerdekaan dibuat? Okey, penetapan tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 ditentukan selepas Tunku Abdul Rahman dan beberapa pemimpin yang lain meminta pandangan daripada Syekh Abdullah Fahim, iaitu ulama besar dari Kepala Batas Pulau Pinang. Okey, jadi murid-murid, kita dapat lihat di sini begitu pentingnya menghormati keputusan pemimpin demi memastikan negara kita terus harmoni. Okey, pentadbiran berjalan lancar, ekonomi stabil dan rakyat dapat hidup dengan aman dan damai. Okey, seterusnya murid-murid, kita akan lihat tajuk yang kedua iaitu 92 Peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Antara tugas Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu termasuklah membincangkan, menyusun dan merangka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Okay, seterusnya kita akan lihat tema rujukan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dalam menjalankan peranannya. Okay. Tema rujukan ni maksudnya ialah panduan lah ya. Okay. Panduan bagaimana mereka nak bagaimana mereka nak melaksanakan perlembagaan ini. Okay. Antara perkara yang menjadi rujukan ialah yang pertama sekali memeriksa aturan perlembagaan yang wujud di seluruh tanah Melayu, mengambil kira kedudukan dan martabat Ratu England dan Raja-Raja Melayu. Okey, yang kedua ialah memberikan cadangan terhadap perlembagaan persekutuan sebagai unit tunggal, bebas dan berkerajaan sendiri dalam lingkungan Commonwealth berdasarkan demokrasi berparlimen dengan 2 Dewan Perundangan. Okey, yang ketiga, mewujudkan kerajaan pusat yang kuat dengan kerajaan negeri juga mempunyai autonomi tertentu. Keempat, melindungi kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan di negeri masing-masing. Kelima, mencadangkan satu jawatan bagi ketua negara iaitu Yang di-Pertuan Besar. Okey, kemudiannya dikenali sebagai Yang di-Pertuan Agong untuk Persekutuan Tanah Melayu. Okey, dan yang keenam, mengadakan satu bentuk kewarganegaraan bagi Persekutuan Tanah Melayu.
Yang terakhir ialah menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Seterusnya ialah gerak kerja Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Tugas Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu adalah seperti berikut. Yang pertama, meminta cadangan daripada semua penduduk yang berminat secara bertulis atau lisan. Suruhanjaya ini menerima memorandum bertulis daripada pelbagai pihak untuk diteliti. Seterusnya, meneliti kedudukan perlembagaan bagi negeri dalam persekutuan, menghadap Raja-Raja Melayu, Menteri Besar, Penasihat British dan pegawai negeri. Mereka juga bermesyuarat dan melawat negeri-negeri Melayu serta negeri-negeri Selat. Dan yang ketiga, mengadakan persidangan untuk membincangkan pelbagai isu. Sebanyak 118 perjumpaan diadakan dari bulan Jun hingga bulan Oktober 1956. Mengkaji dan membuat laporan serta cadangan membentuk perlembagaan bagi sebuah negara merdeka. Okey, yang seterusnya murid-murid kita akan lihat anggota Suruhanjaya Red ataupun Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Okay, yang pertama sekali diketuai oleh Lord Red, iaitu pengerusi, selaku pengerusi iaitu wakil daripada Britain. Seterusnya Sir Ivor Jennings, wakil daripada Britain. Sir William McKell, wakil daripada Australia. Mr. B. Malik, wakil daripada India. Dan juga Mr. Abdul Hamid, wakil daripada negara Pakistan. Okay, itu sahaja murid-murid untuk tajuk 9.1 dan juga 9.2. Okay, murid-murid boleh cuba menjawab soalan-soalan yang cikgu telah sediakan dalam pelajaran hari ini. Okay, yang pertama kita lihat soalan objektif. Okay, situasi pertama, pengenalan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Situasi kedua, pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955. Okey, apakah kesan daripada situasi di atas? Okey, kata kunci bagi soalan ini ialah kesan. Okey, kesan daripada pengenalan Persekutuan Tanah Melayu dan pilihan raya Perundangan Persekutuan 1955. Okey, antara pilihan jawapannya ialah A, imperialisme semakin diperluas. B, negara menuju ke arah berkerajaan sendiri. C, British mengukuhkan kedudukan di negara kita. Dan D, pentadbiran tentera British mulai diperkenalkan. Okay, jadi murid kena pasti jawapan yang paling tepat. Kesan daripada pengenalan Persekutuan Tanah Melayu dan pilihan raya. Okey, soalan seterusnya. Kita akan lihat soalan yang kedua iaitu berkaitan dengan gambar anggota Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, kalau kita lihat soalannya berkaitan dengan tujuan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dibentuk. Okey, kenapa Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dibentuk? Okey, maksudnya soalan ni ialah berkaitan dengan tugas. Apa peranan Suruhanjaya ni? Okey, yang pertama, menyusun dan merangka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. B, mempercepatkan kemerdekaan negara. C, melantik pegawai pentadbiran kerajaan yang baru. Dan D, membincangkan kedudukan Raja-Raja Melayu. Okey, kena pasti jawapan yang paling tepat. Peranan ataupun tujuan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dibentuk. Okey, seterusnya murid-murid, kita lihat pula soalan struktur. Okey, yang pertama, kalau kita lihat Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu atau Suruhanjaya Red dibentuk pada 8 Mac 1946 untuk memberikan kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu. Okey, soalan yang pertama, senaraikan 3 orang anggota Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, murid perlu berikan nama 3 orang anggota Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, B, terangkan perkara yang menjadi terma rujukan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dalam menjalankan tugasnya. 3 markah. Dan C, pada pendapat anda, mengapakah kita perlu menghormati keputusan pemimpin negara? Okay, ini adalah soalan kebat, 4 markah. Okay, jadi murid perlu jawab dengan ayat yang lengkap. Setiap ayat yang baru perlu menulis penanda wacana. Okey, seterusnya soalan esei.
Okey, kita lihat berkaitan dengan kesungguhan Raja-Raja Melayu, para pemimpin tempatan dan rakyat dalam usaha menuntut kemerdekaan telah membawa misi kemerdekaan ke London. Okey, soalannya ialah terangkan kronologi perjalanan rombongan rundingan kemerdekaan ke London, huraikan perkara yang dirunding dan disepakati semasa di London, maka untukkan 8 markah, dan juga C, sebagai warga negara yang patriotik, bagaimanakah anda dapat mengisi kemerdekaan negara kita? 8 markah. Okey, murid perlu menjawab, masukkan fakta dan juga huraian. Perlu jawab dengan ayat lengkap dan setiap ayat yang baru perlu ditulis menanda wacana. Okey, murid-murid, itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Sekian, terima kasih murid-murid.